أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 14, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ada pun haji. Ni ada baiki dah minggu lepas ni. Dan ada pun haji dalam Minhajul Abidin. Wa ammal hajju, dan ada pun haji dalam terjemahan Minhaj ni, seperti bersuci dan sembahyang dan puasa dan haji dan perang sabilillah dan zakat dia gitu. Dia nak berhenti di seperti bersuci, taharah dan sembahyang dan puasa. Berhenti setakat tu. Dan ada pun haji. Haji tak sama dengan bersuci, tak sama dengan sembahyang, tak sama dengan puasa. Dan ada pun haji dan perang sabilillah, jihad. Dan perang sabilillah, jihad. Ini dalam bab janayah ada bicara bab jihad. Dan zakat. Jadi tertentu atasmu fardunya. Jadi tertentu. Dia nak situnya, maka jika tertentu atasmu fardunya. Nak gitu. Dan ada pun haji dan perang sabilillah, jihad dan zakat, maka jika tertentu atasmu, ada tafsir pula situnya, maka jika tertentu atasmu fardunya, makna wajib kamu mengerjakan haji. Nama naik dah sampai giliran dah. Jawabnya, wajib atas kamu belajar haji, perang sabilillah, zakat. Jika tertentu atasmu fardunya, contohnya bab zakat, wajib fardu ain bayar zakat perniagaan sebab terbabit dengan perniagaan. Wajib fardu ain bayar zakat ternakan kerana terbabit dengan ternakan. Wajib fardu ain bayar zakat pertanian sebab terbabit dengan pertanian, tanam padi. Apa hukum belajar bab haji, bab zakat ni? Wajib atasmu belajar. Kena belajar bab haji sebab nama naik dah ni. Kena belajar bab zakat perniagaan kerana terbabit dengan perniagaan. Kena belajar zakat ternakan. Wajib fardu ain tu belajar. Kena belajar bab zakat ternakan dah. Bela lembu ratus-ratus ekor contohnya lah. Jangan orang bela lembu ni. Kalau setengah-setengah tempat tu, bukan puluh ekor, ratus ekor. Dia kan belajarlah berkaitan dengan zakat ternakan. Kalau orang yang terbabit dengan tanam padi, mana tak tahulah kita Terengganu ni. Ada kawasan Kuala Terengganu, tanam padi. Kawasan daerah Kuala Terengganu. Ni daerah Kuala Terengganu. Kat mana? Ada tanah padi.
Mana kalulah dia terbabit dengan tanam padi, wajib mengeluarkan zakat padi tu, maka wajib fardu ain kena belajar bab zakat padi ni, zakat pertanian ni, supaya kamu tunai akan dia tu, jikalau dan jika tertentu atasmu fardu, dan jikalau tiada, jikalau tiada wajib atas kamu kerjakan. Haji macam mana, nama tak naik-naik. Haji macam mana, duit pun tak cukup. Hak zakat perniagaan, kita meniaga apa? Tak wajib lah kitanya bayar zakat ni perniagaan. Ternakan ayam itik pun tak ada Lepas tu bab ni bab pertanian. Tanah bunga ada tau, tanah padi tak ada, maka tak wajib kita kerjakan. Maka tiada wajib, mana tiada wajib atasmu mempelajarinya. Tak wajib belajar bab haji, bab zakat perniagaan, bab zakat ternakan, bab zakat pertanian. Tiada wajib sebagai wajib fardu ain. Tapi wajib fardu kifayah. Tapi sini sekarang bicara bab had fardu ain fiqh. Tak wajib lah. Contoh mudah haji lah. Contoh mudah. Adapun haji, bila wajib atas kamu kerjakan, maka wajib kena belajar. Bila wajib kerjakan, berkemampuan, serta nama naik. Berkemampuan, tapi nama tak naik-naik. Memang dia wajib haji, tapi dia belum nak kerjakan lagi. Bila berkemampuan, dia berkewajipan haji, tapi dia belum dapat lagi menunaikan sebab dia nama tak naik. Haji wajib sebab dia berkemampuan, tapi tak boleh nak kerjakan lagi sebab nama tak naik. Maka dak belajar bab haji tak wajib. Atas dia memang wajib haji. Kalau dia mati belum sempat nama dia naik untuk mengerjakan haji, keluarga dia kena buat keluar tu daripada tarekah dia, daripada peninggalan dia tu, untuk wajib tu untuk upah haji. Memang dia wajib haji, tapi oleh kerana nama belum naik, dia belum wajib lagi nak mengerjakan haji, maka tak wajiblah belajar bab haji. Ni hak berkaitan dengan fardu ain daripada ilmu fiqh. Yang terdahulunya, yang wajib engkau kerjakan, maka wajib fardu ain engkau mempelajarinya. Hak jelasnya taharah, hak jelasnya sembahyang. Adapun puasa, puasa nanti Rejab Syakban, nak masuk balik puasa Ramadan, kena ada pembicaraan lah sedikit berkaitan dengan rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa, syarat puasa. Kena belajar lah, kena belajar syarat puasa. Siapa yang syarat wajib puasa, syarat sah puasa, siapakah yang wajib puasa, kena belajar lah. Balik ni. Tapi hak tetap sentiasa taharah dengan sembahyang. Hak dua ni ilmu kena kemah. Hak wajib engkau kerjakan, wajib fardu engkau mempelajarinya. Tidak wajib engkau kerjakan, tapi nak buat juga. Tak wajib engkau kerjakan. Contoh, solat berjemaah. Atau lelaki wajib lah. Hak tetap dahnya fardu ain solat Jumaat. Lelaki tetap dah kewajipan solat berjemaah ni. Mana? Solat Jumaat lah. Kada sembahyang Jumaat seorang diri. Orang lelaki tetap dah, dia berkewajipan solat berjemaah, maka wajib fardu ain belajar syarat berjemaah. Orang perempuan ada kewajipan solat berjemaah. Jumaat ada kewajipan? Tidak. Sembahyang waktu ada kewajipan berjemaah atau perempuan? Tidak. Ada ni. Tapi orang perempuan Jumaat tak ada lah. Walaupun Jumaat sunat tu, pergi orang perempuan sunat ke Jumaat. Sunat aula, afdal.
Tapi tempat kita tak buat. Sebab tempat kita ni masjidnya untuk orang lelaki pun sampai ke belakang dah. Kalau mari orang perempuan pula, orang perempuan sunat. Tak usah duk nyepeng lah. Sebab orang lelaki fardu ain pun tak muat tempat. Kalau kampung tu masjid besar. Mana masjid besar? Hari Jumaat orang tak penuh. Kalau bandar tak ada lah. Kalau bandar tak ada. Pernah tak pergi masjid ni? Dipanggil apa masjid situ? Dekat dengan antara dia guling dengan Wakatapeh tu. Kampung apa itu panggil? Cerang Cina. Cerang Cina. Cerang Cina. Kenal orang bandar? Cerang Cina. Orang lelaki kenal lah. Perempuan kenal ke tak? Kan ada lelaki tak tahu Cerang Cina? Dekat bomba tu lah Wakatapeh tu. Tak tahu? Oh, ada orang KL kita. Tak tahu orang KL. Dia tak tahu. Orang KL. Bawa balik duduk Terengganu, Pecing. Tak tahu Cerang Cina. Dia daripada itulah, daripada dia guling nak pergi ke Wakatapeh sebelum sampai bomba dia Wakatapeh tu blok kiri atas bukit. Saya pernah sembang Jumaat situ. Nak balik kampung, tak sempat. Berhenti situ. Allah, cukup-cukup 50 orang je kali masjid tu muat berapa ratus tak tahu. Besar masjid. Kalau masjid tu apa lagi Sebab apa? Allah. 1/4 pun tak boleh. Tak boleh satu. Nak panggil warna gitu. Sebab dia besar. Orang tak boleh 100 tak silap. Saya tak kalau silap minta maaf lah. Tu pun campur dengan orang hok bomba. Boleh 100 orang berkali. Dia atas bukit tu. Kampung bawah bukit tu. Masjid atas bukit tu. Kampung bawah bukit tu. Ada ni. Besar lah. Sebab nak projek besar. Dulu kan dia nak projek besar. Kampung tak ada pun tak apa. Sebab projek besar, untung besar, kekah besar. Dia gitulah. Dia kena besar lah kalau kecek. Dia boleh kekah sikit, kecek. Tu cara dia. Akan datang apa situ? Situ orang perempuan sunat pergi semayang Jumaat. Afdal. Sebab apa? Sebab ruang luas. Boleh semayang, tak ganggu orang lelaki. Kalau umum tempat bandar ni tak ada lah ke perempuan. Sunat memang sunat, afdal memang afdal. Tapi tak lagi nyepeng tak nyepeng. Tak lagi nyepeng lah, tak lagi. Sebab apa? Marah dia orang lelaki, orang lelaki fardu ain. Kamu sunat je, balik dululah, kami fardu ain. Tapi belah kantang ada. Di masjid agak ada ruang. Orang perempuan dia punya tabir dia masjid tak alih. Dia ada di Kelantan. Dia masjid tu agak besar sikit. Mana masa lagi ada ruang, dia pihak masjid tabir perempuan dia tak bukalah. Hari Jumaat kan dia tabir perempuan tu digulung-gulung sipang kan. Dia tak lah. Sebab tak ada masalah. Mana untuk jemaah lelaki tu memang dengan ruang lelaki solat berjemaah dalam waktu tu untuk ruang Jumaat cukup. Maka dia tidak pasal tabir perempuan. Kalau perempuan boleh mari Jumaat. Sunat afdal. Tapi nak ceritanya perempuan tak ada kewajipan solat Jumaat. Tak ada kewajipan solat berjemaah 5 waktu. Orang lelaki tu tak ada. Sekurang-kurangnya berjemaah sembahyang Jumaat, maka wajib fardu antara lelaki belajar bab syarat berjemaah. Orang perempuan tak ada kewajipan solat berjemaah. Orang perempuan solat berjemaah juga wajib fardu ain atas perempuan belajar bab syarat berjemaah. Berjemaah perempuan tak wajib. Tapi dia perempuan nak buat dapat fadilah. Dapat fadilah 27. Pandai ni. Tapi kalau perempuan di rumah tu pula seorang diri, tak ada fadilah. Mereka ada lebih lagi fadilah kerana dia sembahyang di rumah. Pandai ni.
Jadi sekarang ni orang perempuan bukan wajib fardu ain solat berjemaah. Fardu kifayah pun tidak. 5 waktu ni. Tapi orang perempuan nak solat berjemaah untuk dapat fardu 27. Wajib fardu ain belajar syarat berjemaah. Jangan kita buat perkara yang tak wajib untuk dapat fadilah. Hak wajib belajar fardu ain bab berjemaah, kita tak pernah belajar. Itu pelik jadinya. Hak tak wajib kita buat kena dapat fadilah. Hak wajibnya belajar syarat berjemaah, tak pernah belajar. Tak ke pelik gitu. Kita perempuan, orang lelaki tetap. Dia wajib kena belajar bab syarat berjemaah. Bab oleh lelaki Jumaat fardu ain berjemaah, 5 waktu fardu kifayah. Jadi orang lelaki nak dapat fadilat berjemaah 5 waktu, dia datang berjemaah. Orang lelaki fardu kifayah berjemaah 5 waktu. Dia wajib fardu ain belajar bab syarat-syarat berjemaah. Orang perempuan jelas tak wajib. Jumaat pun tak wajib fardu ain, jemaah 5 waktu pun tak wajib fardu ain berjemaah. Dia nak dapat fadilah nak berjemaah, wajib fardu ain belajar syarat berjemaah. Dan kitab Wisyaul Afrah ada 13 syarat berjemaah. Dan kitab Idatul Sibyang dan kitab Wisyaul Afrah ada 12 syarat untuk sah berjemaah. Bukan untuk sah berjemaah, bukan untuk sah semayang. Dan kitab Idatul Sibyang 13 syarat. Saya belajar dah bab syarat sah solat, suci daripada hadas, itu syarat untuk sah solat. Ini syarat untuk sah berjemaah. Syarat sah berjemaah tidak dilengkapkan, bukan luput fadilat 27, batal sembahyang. Bukan luput fadilat 27, boleh pahala satu seorang diri. Bukan 12 atau 13 syarat untuk sah berjemaah ni, kalau tidak disempurnakan, kamu boleh pahala seumpama semayang seorang. Kamu tak boleh fadilat 27. Balik asal baru. Balik asal. Ada? Tidak melengkapkan syarat sah berjemaah, batal sembahyang. Jadi 12 syarat ataupun 13 syarat. Muafiq masbuk itu di antara pembicaraan syarat. Muafiq masbuk, popular kita muafiq masbuk. Tapi bukan hanya muafiq masbuk saja berkaitan dengan syarat berjemaah, tapi di antara pembicaraan syarat sah berjemaah yang popular muafiq masbuk. Tapi popular muafiq masbuk tak pernah belajar juga berjemaah 5 waktu. Kalau kita kata kok tepuk dahi pasal mana gitu. Perempuan lah berjemaah tak wajib, nak dapat fadilah berjemaah. Paling popular muafiq masbuk, tak pernah belajar. Memang tepuk dahi Jenis apa gini? Muafiq masbuk tak pernah belajar. Kalau orang sekolah, budak sekolah, muafiq masbuk ni darjah 5. Muafiq masbuk darjah 5, bukan tingkatan 5. Darjah 5. Saya pernah buat bicara masbuk budak darjah 6. Jadi darjah 6 tu habis sekolah lah dia ni. Jadi pihak sekolah buat camp, disewa satu homestay di satu masjid. Dia buat program itu berapa hari tak tahulah. Dia suruh saya buat tajuk masbuk untuk pelajar dia. Satu slot je lah. Dia camp tu 2 hari je gitulah. Dia sewa homestay di masjid. Dia panggil saya buat masbuk, saya bawa buku darjah 5. Saya kata, kamu darjah 6. Ini buku darjah 5. Kamu jangan buat pelik. Sebab kamu belajar darjah 5. Tapi dia belajar macam mana, Allahu'alam lah. Saya bawa buku tu. Lepas tu cerita. Tapi budak-budak ni mudah. Dia lah. Otak dia tu. Gam dia kuat lagi. Tapi nak ceritanya, darjah 5. Bukan tingkatan 5. Ni habis tingkatan sekolah. Masuk EU sekolah. Masbuk belajar kedok. Tak reti. Ni baru dengar. Ada gitu. Ni baru dengar masbuk. Baru dengar perkataan. Nak sebut pun payah. Muafiq masbuk disebut. Qaf jadi ain. Akhirnya tebik apa? Munafiq ustaz. Munafiq pun qaf juga. Tapi kita ain macam.
munafik bunyi. Muafik masbuk tiba-tiba munafik dia kata. Dah munafik tu mana? Itu kau. Tapi orang ni berat lagi ni. Orang ni bukan. Orang ni dalam FB. Orang ni berat lagi. Muafik masbuk semayang sunat apa? Macam duha Isra' tu lah. Duha semayang sunat ada waktu dia. Isra' semayang sunat ada waktu dia. Muafik masbuk ni semayang sunat apa? Tu baru. Dah apa, dah tahu tanyalah. Tak tahu tanyalah. Tapi soalan tu kok. Lah. Muafik masbuk semayang sunat apa? Tak tahu ke muafik masbuk? Nak berjemaah. Berjemaah tak wajib perempuan. Tapi nak dapat fadilah. Belajar syarat dia. Walaupun buat tu tak wajib fardu ain sekalipun, kita nak buat, dia berkait dengan sah batal sembahyang. Bukan berkait dengan fadilah saja. Bukan berkait dengan kesempurnaan sembahyang saja. Dia berkait dengan sah batal sembahyang. Jangan nanti apa ni? Yang dikejar tak dapat, yang dikendang berciciran apa panggil? Kejar nak dapat fadilat 27. Hak kita kendang dah ni. Hak pahala semayang satu ni. Hak tetap dah satu ni. Semayang satu pahala ni, main fardu ni. Satu dah satu, jangan kecek ni. Semayang selebih-lebih kewajipan ni. Hak kita nak kejar fadilat 27. Hak kita kendang tetap dah pahala semayang ni, semayang sah. Kita nak kejar fadilat. Tapi kita belajar tak syarat untuk sah majmu'ah. Tak belajar, tak melengkapi syarat, bukan fadilat. Hak kita kendang ni, semayang ni, tak ada, batal semayang. Kena belajarlah hak bab syarat berjemaah. Muafik masbuk dalam kitab Munyatul Musolli dia bicara panjang. Tapi bukan muafik masbuk sahaja. Bukan muafik masbuk sahaja. Dia ada 12 ataupun 13 syarat untuk sah berjemaah. Itu hak berkait dengan pekoh. Hak berkait dengan pekoh. Kemudian hak terdahulunya, hak berkait dengan fardu ain tasawuf yang terdahulu. Terdahulu berkait dengan fardu ain tasawuf. Sekurang-kurangnya wajib fardu ain kita mengetahui 10 sifat kepujian. Wajib kita semarkan 10 sifat kepujian ke dalam hati kita. Kemudian wajib mempelajari sekurang-kurangnya 10 sifat kecelaan. Kemudian wajib kita pelihara hati daripada sifat kecelaan. Mana permulaan dalam kitab Penawar bagi hati. Hak tu hak fardu ain daripada ilmu tasawuf. Dia berkait dengan ilmu fardu ain ni. Kenapa fardu ain? Wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, baligh serta berakal. Kenapa fardu ain? Hak tauhid, kenapa sebahagian ni fardu ain? Hak tasawuf, sebahagian ni fardu ain. Hak pekoh, sebahagian ni fardu ain. Kenapa jadi kewajipan tu putus sangat-sangat? Kalau fardu kifayah, orang lain pandai, kita tak pandai, dia dapat pahala, tapi kita tak berdosa. Sebab dia fardu kifayah. Kenapa hak tauhid ada sebahagian fardu ain, tasawuf pekoh ada sebahagian fardu ain? Ini penentuan akhirah kita. Ini penentuan akhirah. Hak fardu ain, ilmu amal ni penentuan hari akhirah. Hak fardu ain tauhid untuk sah ke-6 rukun iman, itu syarat syurga. Tak ada ke-6 rukun iman kekal neraka selama-lamanya, walaupun sembahyang puasa tak pernah tinggal sekalipun. Fardu ain tauhid. Fardu ain tasawuf pekoh pula. Ni hak penentuan untuk dapat syurga Allah, untuk selamat dari neraka Jahannam. Sebab tu jadi fardu ain ni. Sekarang ni sebut fardu ain, kita duduk masjid semua tak apalah. Ada orang fardu ain, apa benda fardu ain tu dia kata. Perkataan fardu ain tu apa benda? Dia tak tahu sebutan fardu ain, fardu kifayah. Jangan.
Ada orang tak tahu. Kemudian tahulah fardu ain ni wajib atas seorang-seorang. Hak mana fardu ain? Kita duduk ngaji Quran, tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Dah kita anak-anak daripada kecil lagi nak pastikan khatam Al-Quran, itu bukan fardu ain. Tapi memanglah baca Quran ni daripada budak, lidah dia masih lagi lembut. Tapi fardu ain bukan. Ada ni. Dah yang kita dengar ceramah sejik tu dah fardu ain apa benda lagi. Kita dah dengar orang duk ceramah sejik tu. Maghrib sampai ke isyak tak penuh pun tak mari. Ada orang ceramah ke tak ada orang ceramah ke, maghrib isyak kita ada di masjid. Ada ceramah pula tiap-tiap malam. Tak fardu ain lagi ke? Ni. Tak kena barang orang panggil. Ni. Dan kitab Minhaj. Mana fardu ain? Ceramah tu macam-macam ceramah ada. Fardu ain ni berkitab molek-molek tauhid, tasawuf, fiqh. Berkitab molek-molek, bicara khas satu-satu tajuk. Ceramah tu kadang-kadang motivasi seperti motivasi untuk semangat wa amal. Untuk semangat wa amal itu sunat kita belajar. Ilmu bab fadilah. Baca ayat hadis berkaitan dengan kelebihan tu sunat. Ilmu yang sunat kita belajar untuk menggemarkan kita kepada wa amal. Itu sunat. Bila sebut fardu ain, dia faham tak? Dia dengar tu fardu ain. Tak kenal, tak tahu ada tuju orang panggil. Tak tahu ada tuju. Ni berat. Kita pun berat. Kemudian kalau kita tak sempurnakan fardu ain 3 ilmu pada anak-anak kita, berat kita di padang mahsyar. Kalau kita tak kenal fardu ain tu hak mana, ceramah tu fardu ain, tu tak kenal sungguh tu. Tak kenal sungguh tu. Kalau kita tak kenal fardu ain agama, syarat syurga Allah, macam mana kita nak bawa agama kepada keluarga kita? Macam mana kita nak bawa keluarga kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala? Kita tak kenal pun mana fardu ain. Terutama sekali fardu ain tauhid. Terutama sekali fardu ain tauhid. Hak saya jumpa, hak akidah salah tu, masjid belah puluh tahun duduk masjid duduk dengar ceramah semua tiba-tiba akidah yang salah. Jadi macam mana kita nak bawa agama diri, nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala? Macam mana kita nak bawa agama pada keluarga kalau kita tu jahil agama? Macam mana kita nak bawa keluarga kita ke syurga Allah kalau kita pun dijahil agama? Kita pun ikut syarat untuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni akhir zaman. Agama hanya tinggal pada rupa. Masjid tersergang indah. Tapi pengisian ilmu agama fardu ain tauhid tasawuf fiqh, ada orang dia komen, dia kata tempat saya cukup, alhamdulillah. Tapi hak saya dengar daripada hak jauh-jauh, dia kata tempat dia tak ada. Ada dia kata tauhid sekali sebulan. Ada tasawuf fardu ain penuh hati sekali sebulan. Ada minhajul abidin sekali sebulan. Nak buat apa? Ada juga belajar bab semayang ni sekali sebulan. Patut malam lain ceramah gitu je. Ceramah pula belanja besar, import hak jenis selebriti penuh orang. Fardu ain sekali sebulan. Buat apa gitu? Ni fardu ain ni, penentuan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu seperangkat lagi amal. Tapi kalau ilmu pun tak lepas, amal duk mana? Tambah sekali bab akidah. Hak beratnya fardu ain apa benda? Apa perkataan fardu ain, fardu kifayah pun tak tahu. Hak banyaknya fardu ain, dia ingat ke ceramah tu fardu ain lah dia ingat. Kerana ada hak fardu ain tasawuf.
berkait dengan syurga neraka. Fardhu tauhid fiqh samalah, berkait dengan syurga neraka. Fardhu tasawuf berkait dengan syurga neraka. Hak dahulu di muka surat 12 dahulu. Hak Imam Ghazali datangkan panjang hak berkaitan dengan tasawuf. Yang mana kewajipan taat batin, taat hati ni dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang perintah sembahyang puasa, ayat Quran juga perintah taubah, perintah syukur, perintah redha, perintah ikhlas, Quran yang sama. Perintah tawakul, Quran yang sama, kata Imam Ghazali rahimahullah, daripada Tuhan yang sama. Tapi sembahyang rajin, belajar buat sembahyang rajin, tapi belajar buat taat hati. Hak kita surat 12 dahulu. Surat 12. Yang mana ada orang yang hak masghul dengan sembahyang sunat, masghul dengan puasa sunat. Ada kitab Minhaj ni. Masghul mana apa ni? Berbimbang, bersibuk. Tidakkah engkau takut wahai orang yang masghul, bersibuk dengan sembahyang sunat ni bukan rawatib, bukan isra' duha. Tu hak tunjang-tunjang je. Hak masghul dengan sembahyang sunat ni puluh-puluh ratus-ratus rakaat lah sehari semalam. Masghul yang bersibuk sembahyang sunat. Masghul dengan puasa sunat. Mana puasa sunat sentiasa dalam keadaan meninggalkan kewajipan hak taat hati. Kewajipan taubah ditinggalkan, khauf zuhud ditinggalkan, belajar pun tidak. Nak amal macam mana? Ikhlas, syukur, sabar, tawakul, redha, nak letak mana? Kata belajar. Hak sunat dirajin, hak wajib ditinggalkan. Imam Ghazali mengsia-siakan, maka tiada sesuatu baginya, tak ada boleh gapo. Hak berat lagi Imam Ghazali menyatakan, dia meninggalkan pakaian mubah, yang harus. Makan siang hari harus ditinggal makan kerana nak puasa sunat. Tidur malam harus. Isyak sembahyang dah, tidur bangun subuh lah. Apa hukum tidur tu? Harus ditinggalkan tidur untuk qiyamul lail. Ada Imam Ghazali sebut surat 12 kita dahulu. Ambil molek dalam kitab Minhaj ni. Hak harus macam kata kamu tinggalkan. Makan sehari kamu tinggalkan untuk puasa sunat. Tidur malam yang harus engkau tinggalkan untuk qiyamul lail. Hak harus ditinggalkan. Dalam keadaan mereka kata kamu mengekalkan dosa-dosa besar yang mewajibkan neraka, riya, ujub, takabur, hasad. Bayangkan ayat Mazali kata kitab Minhaj ni memang ayat yang relevan, yang pedih, yang sakit tapi relevan. Pedih, sakit tapi relevan ke tak dengan masyarakat sekarang? Tinggal makan sehari hak harus, hak haram dikekalkan. Tidur sikit-sikit je nak qiyamul lail. Tidur banyak mana pun, isyak semayang, subuh semayang, tidur tu harus ditinggalkan untuk qiyamul lail. Tetapi mengekali perkara yang haram, sifat-sifat kecelaan yang mewajibkan neraka. Ni tak ada lah. Ada orang dia puasa sunat hari-hari, qiyamul lail dia, tapi berjudi, minum arak, dia tak boleh lepas. Tak ada lah. Kalau ada gila lalu kita letak dah. Ada. Oh, kalau puasa sunat, kalau qiyamul lail, dia nombor 1. Tapi kalau nombor ekor, dalam poket. Contohlah kita kata, tak boleh tinggal berjudi. Orang kata bengong gitu, bukan bengong dah. Gila tu. Dah gila lah. Puasa sunat, semayang sunat, berjudi, minum arak, tak boleh nak tinggal. Nak main apa gitu? Nak main dengan Tuhan ke?
Orang kita selalu kata gak macam nak nganying tau. Nah. Sebab apa? Sebab berjudi dosa besar. Wajib neraka. Mina arak dosa besar. Wajib neraka. Dah apa beza dengan orang yang rajin puasa sunat, rajin akan mulai, tapi mengekali riak, ujub, takabur, hasad, yang sama dosa besar. Yang sama wajib neraka je kalau tidak diampuni. Manakala orang yang seumpama tadi yang tak berlaku lah. Rajin buat amal sunat, berjudi menarik tak tinggal, tak berlaku. Tapi mengekali riak, ujub, takabur, hasad, Habib Ghazali kata ni tak relevan. Rokok sujud dalam keadaan riak, ujub, takabur. Duk masjid lama dah, tapi cakap agah tak habis-habis, memandang rendah kepada orang tak habis-habis. Hak tu dia keling ekor mata. Mari dah orang kapung. Mari dah orang miskin. Mari dah. Apa ni? Sombong ni sifat apa? Sifat iblis laknatullah. Bukan Zionis je laknatullah. Iblis laknatullah. Takabur sifat Azazil. Iblis laknatullah. Zionis laknatullah. Zionis laknatullah. Tapi dalam hati sifat iblis laknatullah. Kau nak kira. Hak ni hak bicara dahulu fadha'in tasawuf. Fadha'in tasawuf ni samalah fadha'in tauhid fiqh, berkait dengan syurga neraka. Berkait dengan syurga neraka. Lepas di neraka barulah bicara bab darajah syurga. Darajah syurga tu lah baru bicara amal sunat. Selamat di neraka. Fadha'in tauhid comel dengan akidah comel. Tasawuf sempurna ilmu fadha'in serta pelihara hati daripada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian. Hak pekos taharah semayang sempurna ilmu amal. Lepas di neraka, baru dah cerita darajah syurga, amal sunat penentuan dia. Kalau nak cerita darajah syurga amal sunat, tapi hak asal fadha'in tauhid tasawuf fiqh ni tak lepas itu ditipu oleh syaitan atas rupa kebajikan. Nanti dalam kitab Minhaj bicara bab aqabah yang ketiga, awaik, dengan nafsu, dengan manusia, dengan dunia, dengan syaitan. Empat ni yang menghalang daripada ibadat. Syaitan mereka kata terkadang syaitan tipu daya Adam atas rupa kebajikan. Rokok sujud itu bukan jalanan sunnah syariat Nabi SAW, itu jalanan syaitan. Riak, ujub, takabur itu jalanan syaitan, itu bukan sunnah syariat Nabi SAW. Kita ada dua jalan sahaja. Hizbullah, hizbus syaitan. Jalanan yang daripada syariat Nabi SAW dan jalanan syaitan. Dua sahaja. Dia tak ada tengah antara dua tu. Ni jalan sunnah Nabi pun tidak, kok syaitan pun tidak, ada antara dua je. Dua jalanan. Riak, ujub, takabur wajib neraka je kalau tidak diampuni. Ini hak bab tasawuf. Dalam tiga ilmu, tiga amal, tauhid, tasawuf, fiqh, yang nak kena mujahadah sangat tasawuf. Tauhid, ilmu kemah, perkara ada benda dah, tak gerak dah. Fiqh bab taharah, bab semayang, belajar molek bab taharah, belajar molek bab semayang, syarat sah semayang, syarat bagi tiap-tiap rukun, syarat berjemaah, amal mudah je. Tapi ilmu kena jelas. Tapi hak amal batin, hak tu hak lebih payah atau lebih sukar. Ada ni. Syurga neraka dua tu. Kalau kita buat lebih kurang je fadha'in ni, tak ada bahagian lah.
Fardu ain. Fardu ain kenapa? Sebab berkait dengan syurga neraka. Sebab tu ada sebahagian ilmu tauhid tersampaikan ni fardu ain. Penentuan syurga neraka. Kalau berkait dengan hati pula, kenapa? Kerana tak sudut berlakon lah. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah Ta'ala mengetahui barang yang ada pada hati kamu. Kok luar wak comel macam mana pun, kalau kok dalam tu riak, ujud, takabur, nak bohong dengan Tuhan ke? Nak berlakon dengan Tuhan? Nak berpura-pura dengan Tuhan? Allah tahu apa yang ada pada dalam hati kamu. Dengan manusia bolehlah kita buat lakon soleh, buat lakon baik, orang pun puji. Kita bukan dengar orang ni, kita buat amal ni menurut perintah Allah. Perintah Allah zahir saja ke? Hak hati tu hendak perintah? Hak diharamkan hak bagian zahir saja ke? Hak hati tak ada ke? Haram, dosa besar lagi. Riya, ujud, takabur haram, ijma' ulama, dosa besar. Kabair bukan dosa kecil. Oh, bayang dah, riya, ujud, takabur sebati selama-lamanya. Malaikat catat dosa besar selama-lamanya. Nak duduk mana dah di akhirah? Tak ada tempat. Rajin buat amal sunat, tipu daya syaitan atas rupa kebajikan. Kalau kita tu jalan jauh sangat terpesong, memanglah sakit lah. Kita nak dengar santai. Dengar santai macam mana? Ni syurga ni kamu, darajah syurga ni kamu. Oh, kamu hebat, Jannatul Firdaus. Duduk bagi darajah syurga. Syarat syurga pun tak lepas. Atau bunyi santai, sedap. Tapi kalau kita terpesong tu jauh, nak balik semula memang sakit. Terpesong jauh ni bukan orang yang hidup dia dengan berpoya-poya. Sembahyang bang pun tidak. Memanglah itu terpesong jauh. Walaupun sembahyang bang orang tinggal pun akidah salah, itu terpesong jauh. Sesak jauh, sesak barat orang panggil. Tak. Bukan sesak timur ni. Sesak barat benda ni. Sesak timur tu ingat sikit kot. Ni sesak barat. Dah akidah salah. Nak duduk mana? Riak, ujud, takabur. Dah sesak. Dah sesak. Itu sifat iblis. Dah sesak iblis. Allah mengetahui apa yang ada pada hati kita. Allah Ta'ala tidak hanya melihat zahir saja. Allah Ta'ala tidak melihat zahir saja. Wa innama yanzuru ila qulubikum, kata Nabi. Allah Ta'ala tilik sampai ke hati. Ini bicara bab tasawuf, bicara bab hati. Kemudian hati-hati ni tempat datangnya ilham kebaikan daripada malaikat. Hati juga tempat datangnya godaan daripada syaitan. Macam kita sekarang, godaan zahir tak ada dah. Ada godaan, jangan semayang pagi ni mengatuk, sejuk, letih. Sekali-sekala subuh tinggal. Ada tak lagi godaan tu? Tak ada dah godaan tu. Tak ada sekali-sekala dah. Dah ada kot subuh-subuh ni kan, hujan ke, kita tidur lambat sikit ke, kita letih sikit ke. Subuh pagi ni kita tinggal sekali. Tak mana tinggal sekali. Ada tak godaan tu? Tak ada godaan tu. Ada tak sekali-sekali godaan orang perempuan lah. Hari ni nak duduk rambut sekali lah. Lama dah tunjuk rambut. Tunjuk rambut lah. Tua dah, putih dah. Tak kira lah tua muda pun. Ada tak godaan? Hari ni sekali nak jangok tanpa pakai tudung. Tak ada dah godaan tu. Kan orang tua. Ada tak godaan lagi ngorak bandar? Ngorak momok janda ke? Ada? Ada? Lagi ngorak momok janda bandar. Tak ada dah tunya. Mana hak zahir tak ada godaan. Tapi hak hati? Hak hati.
Ada ni. Hati. Hatilah tempat seruan kebaikan daripada malaikat mulhim, dan hatilah tempat seruan kejahatan daripada syaitan waswasun, di hati. Tapi kalau hati itu tak pelihara riak, ujub, takabur, manakah hak akan menang? Sama ada seruan kebaikan dari malaikat ataupun godaan kejahatan dari syaitan. Kalau hati dengan riak, ujub, takabur, mana nak menang antara seruan kebaikan daripada malaikat dengan seruan kejahatan daripada syaitan? Ini bicara bab kepentingan hati. Dan hatilah tempat Allah Ta'ala taruhkan keimanan. Kuat tak kuat iman, tempat letaknya di hati. Lepas tu nak kuat iman macam mana? Kuat tak kuat makrifah, tuan letak di hati. Nak kuat makrifah macam mana? Kalau hati dengan riak, ujub, takabur, hasad. Ini bicara bab tasawuf. Nak berubat memang sakit. Macam hak jasmani lah. Hak zahir ni kan. Kalau hak parah dah, kena tebuk, kena kerak. Kena gati. Boleh gati kan? Boleh gati kan? Buah pinggang boleh gati, gitulah. Tapi kena beli mahal tau. Tebuk, kerak. Macam-macam buat. Kalau kita tengok tu, Allah lah, buat orang ni macam-macam lah. Macam ikan dibuat. Ikan, belah perut ikan tu kan. Belah perut ikan. Dia belah perut orang macam belah perut ikan. Badan ni. Belah perut orang macam belah perut ikan. Hak tukang belah tu dia bayar mahal pula. Hak tukang kena belah tu bayar. Apa benda gitu tu? Hak tu tukang belah. Hak kena belah ni bayar puluh-puluh ribu pula pada hak tukang belah. Gimana? Ada penyakit parah dah. Belah tak belah pun. Dah lah belah kena bayar mahal. Bayar mahal tak bayar mahal pun. Awak belah saya. Awak kerak saya. Kerak belah, tebuk, cocok. Sakitnya kena. Gimana? Macam orang hok macam manis tu kan. Dia masuk klinik, Allah sakitnya dicuci. Lepas tu keluar bayar duit. Bayar duit pada rawat sakit ke dia. Gimana? Dah. Orang tu dia cuci luka dia macam manis. Sakit lah. Tiba-tiba keluar klinik tu, dia bayar pula kepada rawat sakit ke dia. Tapi nak orang ni sebab parah. Kena gitu lah. Lepas tu duduk sakit sentiasa. Dah penyakit berat dah. Sama juga kita belajar fardu ain ni. Sakit sentiasa. Tak santai. Dah kita parah sangat. Jauh sangat terpesong agama. Tak kenal agama. Tak kenal mana ilmu fardu ain. Akidah pun tak betul. Hati pun tak betul. Ibadah pun tak betul dengan ilmu, dengan sunnah syariat Nabi. Tapi biasanya hak sakit-sakit gini ni orang tak minat lah. Dia nak minat tak ada orang lain dah sini. Hak hebat kuat orang ibadatnya ayah haji lah, mak haji lah. Luah lu baidung. Dengar gitu lah. Lepas tu cerita pula, mari cerita fadilat. Sukalah dengar. Tapi hak ni, hak fardu ain ni. Kenapa fardu ain? Sebahagian dari ilmu tauhid tak sampai. Kenapa fardu ain? Penentuan syurga neraka. Ini agama kita. Untuk melengkapkan agama. Bola bicara nak dapat kesempurnaan agama. Itu hak fardu ain tasawuf terdahulu. Hak bicara berkaitan dengan hati. Orang yang hanya jaga kok zahir saja, hati dibiarkan, orang ni orang yang berpura-pura dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ada ciri nifak, ciri munafik. Munafik amali. Perangai orang munafik. Abdullah bin Ubay tu munafik i'tiqadi tu kafir. Ini munafik amali, berpura-pura.
Menzahirkan semayang comel, puasa comel, baca Quran comel. Tapi semayang comel, rokok sujud, hati riak, ujub, takabur. Rajin semayang sunat, rajin puasa sunat, rajin baca Quran, hukumnya kita maklum sunat. Tapi mengakali dosa besar, riak, ujub, takabur yang mewajibkan neraka. Ini orang yang berpura-pura dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan jalanan sunnah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tipu daya syaitan atas rupa kebajikan. Jadi hak tasawuf lah hak paling kena mujahadah berkaitan dengan amal dia. Ilmu amal. Nak kena mujahadah. Ini bicara bab dalam. Bicara bab hati. Untuk menghiasi hati dengan sifat kepujian, untuk memelihara hati daripada sifat kecelaan. Mana sifat kepujian 10 dalam kitab Penuh Bagi Hati, dalam kitab Minhaj akan diperhalusi lebih panjang lagi. Dan 10 sifat kecelaan dalam kitab Penuh Bagi Hati yang ada bicara juga dalam kitab Minhajul Abidin, tapi lebih panjang. Sebab Minhajul Abidin ni fadha'in tasawuf pertengahan. Hak permulaan muqaddimah adalah penawar bagi hati. Hidayatus Salikin itu hak permulaan. Minhaj ni hak pertengahan sedikit. Hak dalam kitab Minhajul Abidin, tapi akan bicara belakalah. Hak dalam kitab Penuh Bagi Hati itu akan bicara dalam kitab Minhajul Abidin. Taubah akan bicara dalam kitab Minhajul Abidin. Khauf Raja akan bicara dalam kitab Minhajul Abidin, tapi pembicaraannya lebih panjang. Nak banding dengan dalam kitab Penuh Bagi Hati, kitab yang sebelum. Hak tu hak permulaan, kita nak baca fadha'in tasawuf. Faham molek dan kita Penuh Bagi Hati, kemudian amal. Amal tu nak kena mujahadah sentiasa. Habislah. Maka inilah had barang yang lazim hamba menghasilkan dia dari ilmu tak dapat tiada, dan tertentu fardunya sekira tak dapat tiada demikian itu. Hak tak dapat tidak. Hak fardu ain ni tak dapat tidak. Itu wajib fardu ain. Tak dapat tidak, tak ada alasan. Saya tak ada tak? Ini fardu ain. Tak dapat tidak. Kenapa fardu ain? Berkait dengan syurga dan neraka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.